أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita pada malam ini kita dapat ikuti pula majlis ta'limi kita. Saya berharap kepada kak ibu, kak bapa yang mana kita sedang mengikuti majlis ta'limi kita, kita ambillah buah-buah, kita ambillah perkara-perkara yang jadi faedah untuk kita nak pegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita buat amalah apa sahaja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak pelajar sama ada daripada kuliah, daripada jamiah dan daripada sekolah-sekolah, daripada pondok pesantren, di mana tempat sahaja mereka berada, saya harap kita saat itu bersama dengan majlis ta'limi di mana tempat saja kita ikutilah. Guru kita di mana tempat saja mereka duk mengajar, kita ikutilah supaya kita mengajar, supaya kita menyebar, kita boleh turut dasar, boleh turut cara-cara yang dibentangkan oleh guru-guru Ahli Sunnah wal Jamaah. Lebih-lebih lagi di tempat kita, kerana ada lagi kekeliruan, ada lagi perkara-perkara yang jadi ragu-ragu, lalu itulah kita akan bagi penjelasan. Pada malam ini kita ada tajuknya tentang al-ayat al-muhkamat wal ayatul mutasyabihat. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang mana kita selalu dengar daripada sepotong ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 7, yang mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Sadaqallahu maulana al-azim. Ayat ni di dalam surah Al-Imran ayat 7. Jadi kang ibu, kang bapa, hadirin hadirat dan anak-anak pelajar semua yang mana kita sedang mengikuti, bolehlah kita cuba buka ayat firman Allah Ta'ala yang mana saya sudah sebut di dalam ayat ni, iaitu surah Al-Imran ayat 7. Kita nak ambil mafhum, kita nak ambil fahami daripada ayat tentang ayat mutasyabihat ni dan ayat muhkamat, supaya kita boleh faham dan kita boleh pegang dengan cara apa yang diajar kepada kita oleh guru-guru kita. Kang ibu, kang bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hormat saya kepada guru-guru akidah, supaya kita saat itu boleh buat sebar
dakwah agama kita, iaitu akidah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun digelarkan dengan akidah Aswaja. Jadi di tempat kita ni masih lagi ada ragu-ragu, masih lagi ada kekeliruan. Lalu itulah kita nak bagi penjelasan tentang ayat yang tersebut supaya kita dapat sebar dan dapat ambil manfaat bersama, dan kita boleh pegang akidah kita dengan cara detail, insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita nak bagi maklumat tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Yang mana dalam ayat ni bagi tahu kepada kita, dia kata huwallazi anzala alaika, huwa iya Allah Subhanahu wa taala allazi anzala alaika, yang telah menurunkan ke atas engkau wahai Muhammad. Jadi Allah turun, turun atas Muhammad saat itu al-kitab akan al-kitab, akan al-Quran. Allah menurunkan al-Quran ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni, dalam al-Quran ni, minhu ayatun muhkamatun. Dalam ayat ni nak ayat kata dalam kitab ni, dalam al-Quran ni terdirinya adanya ayat muhkamat, dan ada satu lagi iaitu ayat mutasyabihat wa ukharu mutasyabihat. Jadi ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Cuma ayat muhkamat tu hunna ummul kitab, hunna ummul kitab. Jadi ayat muhkamat ni ialah ayat boleh kata ibu bagi kitab, ibu bagi segala ayat-ayat yang lain lagi. Jadi nak ayat kata ayat muhkamat sebagai ummi, sebagai pokok. Ayat mutasyabihat tu seolah-olah kita kata iaitu ayat porok, kita kata ayat daheh. Sebenarnya ayat Quran ni sama tua ya. Ayat Quran ni cuma nak kita boleh faham, nak kita boleh reti, dia gunanya ummul kitab. Seolah-olah yang lain tu kena kepada anak dia, kena kepada kena kepada bawah-bawah daripada dia. Sebenarnya ayat Quran seperti mana saya sudah bagi penjelasan bahawa ayat Quran itu sama sahaja, kalamullah ni sama saja. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Maka di sini dalam ayat kata fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka adapun mereka yang ada pada hati-hati mereka itu zaygun, ada satu sifat di dalam hati iaitu menyimpang. Orang panggil nak membelok, nak membelokkan, nak menyimpangkan. Jadi bagi mereka yang ada di dalam hati-hati mereka itu zaygun, tok guru setengah-setengah mereka terjemahnya zaygun iaitu serang. Serang maknanya orang yang ada dalam perut, dalam hati perut dia iaitu serang itu. Ada tak betul, ada belok, ada duk fikir tak molek. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka ikut mereka itu akan barang yang barang yang menyerupainya. Nak ayat kata ikut akan apa yang ia kehendak. Nak ayat kata turut apa yang ia nak, turut hawa nafsu dia, turut apa dia berhajat, apa dia kehendak. Jadi orang panggil fayattabi'una ma tasyabaha, turut akal barang, ikut akal barang, ma tasyabaha, barang hak menyerupai, barang hak wak wi keliru. Ma tasyabaha ni wak wi keliru, wak wi supa. Orang panggil nak meh-meh, nak supa. Minhu ibtigha al-fitnah, kerana dok nak kepada fitnah. Nak kepada fitnah dengan maknanya nak wi pecah belah, nak wi selisih faham, nak wi jadi timur kekacauan, nak wi jadi berlaku pecah belah, nak wi selerak dalam masyarakat. Nak ayat kata hak ni orang panggil fayattabi'una ma tasyabaha, maka ikut mereka itu akan barang yang barang yang menyerupai, maknanya barang hak menyerupai hak wak wi keliru saat itu, maka dia ikut hawa nafsu dia, dia heret dan dia hurai ikut dia hak itu, bawa pergi kepada fitnah. Ibtigha al-fitnah, kerana dok nak kepada fitnah. Itu dia. Jadi fitnah di sini dok nak kepada sesat, dok nak kepada jalan pecah belah. Wa ibtigha at-ta'wilih, dok nak kepada takwil.
Duk cari jalan nak takwil, bawa jalan pergi kepada kita, kepada nafsu kita, kita nak kok mana. Nah, pendapat hak kita duk nak hak ni tu, bawa jalan kok pendapat hak kita duk nak tu lah. Maka di sini dia kata ibtigha at-ta'wili. Dalam ayat ni sambung dia lagi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Jadi di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak mengerti, tidak mengetahui ta'wilahu akan takwilnya, akan ma tasyabahatu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak mengetahui akan takwilnya, takwil ma tasyabaha, tak ada siapa reti, tak ada siapa pandai takwil akan takwil ma tasyabaha illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh di dalam ilmu. Maka di sini kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, nah anak-anak pelajar semua yang mana kita sedang mengikuti, kita cuba mari buka tengok di dalam ayat. Nah, di dalam ayat surah Al-Imran ayat 7, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Orang panggil adatul istisna mulghatun. Adatul istisna di sini tidak beramal. Nah, oleh kerananya ya'lamu ni masih dok nak kepada fa'il lagi. Jadi di sini nak ayat kata taqdim maf'ul di atas fa'il di sini, jadi illa di situ tidak beramal. Maka wa ma ya'lamu ta'wilahu, maka tidak mengerti, tidak mengetahui akan takwilnya kecuali oleh Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan oleh orang-orang yang rasikh di dalam ilmu pengetahuan. Atau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Lepas tu kita nak tengok dalam ayat ni. Jadi ayat ni khilaf di antara ulama. Ada setengah-setengah ulama dia wakaf di betulnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia wakaf betul Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dia wakaf betul tu. Tak ada siapa reti, tak ada siapa pandai akan takwilnya, takwil ma tasyabaha. Tak ada siapa reti takwil ayat mutasyabihat, tak ada siapa reti ayat tak ada siapa reti takwil akan ayat-ayat hak mengeliru, ayat hak menyerupai, kecuali oleh Allah. Allah satu saja, dia wakaf betul Allah. Nah, ada ulama wakaf betul Allah, ada ulama wakaf betul warrasikhuna fil ilmi. Jadi di sini kalaulah kita kembali kepada kaum salaf. Nah, kaum salaf ni dia wakaf betul illallah. Tak ada siapa pandai takwil, tak ada siapa reti takwil ma tasyabaha ni illallah, kecuali Allah. Jadi kaum salaf ataupun salafus salih, dia wakaf betul illallah, kecuali Allah satu saja. Sebab itulah salaf dia tidak takwil. Salaf dia tidak takwil kerana takwil ayat mutasyabihat. Nah, takwil ayat mutasyabihat tak ada siapa yang tidak ada siapa yang pandai kecuali Allah satu saja. Sebab itulah dia wakaf illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun kaum khalaf ni dia wakaf. Nah, dia wakaf di betulnya al-ilmi. Nah, fil ilmi. Mana? Saya baca di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Wakaf betul fil ilmi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak mengerti, tidak mengetahui akan takwilnya, takwil ma tasyabaha. Takwil ma tasyabaha minhu illallahu warrasikhuna. Tak ada siapa mengerti, tidak ada siapa mengerti dan mengetahui akan takwilnya, takwil ma tasyabaha, kecuali oleh Allah dan orang-orang yang rasikh di dalam ilmu. Nah, di dalam ilmu pengetahuan. Maknanya di sini kaum khalaf dia wakaf betul fil ilmi. Sebab apa dia wakaf situ? Tu, wakaf di situ di sini kerana qarinah di akhir. Nah, qarinah di akhirnya kita baca lagi. Nah, kita baca lagi, sambung lagi, yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina
wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tu qarinah. Wa ma yadhakkaru. Nah, wa ma yadhakkaru ay innama yafhamu wa ya'qilu wa yatadabbaru al-ma'ani ala wajhiha ulul uqulis salimah. Nak ayat kata tidak ada dah nak ayat kata wa ma yadhakkaru, tak ada dah orang hak boleh jaga, boleh faham tentang ayat-ayat dan ahadits sifat dan ayat mutasyabihat semua ni kecuali ulul albab. Siapa ulul albab? Iaitu orang-orang yang ilmunya banyak, yang ilmunya luas. Nah, ilmu dia hak ni tu banyak, ilmu luas yang Allah bagi ilmu kepadanya. Ilmu dia tu sampai ke lubuk hati. Ulul albab, albab di sini iaitu jamak daripada lub. Lub di sini kalau bahasa kita kat lubuk. Bahasa kita kat lubuk hati. Orang ada ilmu, orang banyak ilmu sampai ke lubuk ni bukan biasa. Lubuk ni istilah kalau kita guna ke dalam sungai, kita guna dalam laut. Bila sebut kata lubuk, tempat dalam dan tempat luas. Manusia pun kalau Allah bagi ilmu pengetahuan kepada mereka, mereka banyak ilmu, mereka dapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh simpan ilmu dia di dalam dada dia ni, dada dia macam lubuk. Luahnya terima ilmu pengetahuan daripada Allah, dalamnya terima ilmu pengetahuan daripada Allah. Kalau gitu ulul albab tu qarinah. Nah, qarinah nak pakainya waw. Nah, warasikhuna fil ilmi ni pakai waw haraf ataf, pakai waw haraf ataf. Jadi ataf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah-setengah ulama dia tanya, boleh kau nak ataf pada Allah? Sebenarnya Allah ilmu pengetahuan sangat banyak. Warasikhuna fil ilmi bukan tahap Allah. Benar. Di situ benar kaum ibu dan kaum bapa yang dirahmati Allah. Sebenarnya manusia tak boleh nak banding dengan Allah, makhluk tak boleh nak banding dengan Allah semata. Dah cuma nak ayat kata yang Allah bagi ilmu pengetahuan ni boleh reti ahli rasikh. Nah, ahli rusukh ni ataupun ar-rasikhuna fil ilmi boleh faham sepatutnya juga ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala buka mata hati mereka, boleh mereka saat itu boleh faham ayat-ayat yang keliru, boleh bagi penjelasan sama sahaja dengan orang-orang dulu. Kerana apa? Kerana itu adalah ilmu pengetahuan yang dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia pakai waw harah ataf. Jadi kaum khalaf dia wakaf fil ilmi. Sebab ia pakainya warrasikhuna, ia pakai waw haraf ataf. Adapun kaum salaf yang mana kita wakaf di atas Allah, kita wakaf dulu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wakaf situ. Tak ada siapa reti takwil ayat mutasyabihat kecuali Allah. Allah satu saja. Kalau itu yang lain daripada Allah tidak ada ilmu pengetahuan. Tidak kuasa nak pergi terjumuh, tidak kuasa nak bagi huraiyat, tidak kuasa nak takwil ayat-ayat mutasyabihat ataupun ma tasyabaha minhu. Tak boleh nak takwil lain daripada Allah. Sebab apa? Sebab dia wakaf betul Allah. Sebab kaum salafus soleh kerana waruk dia, kerana dia hak ni tu, dia hak ni tu beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sama diri dia hak itu dengan Allah kerana dia makhluk, Allah itu khalik. Kita bukan kita pergi kepada tu, kita tak renung kepada situ, kita tak sila ke situ. Kita semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu pengetahuan kepada kita. Nah, kepada ulama lah, bukan kepada saya ni dak. Kepada ulama, bila ulama saat itu Allah bagi ilmu pada dia, dia siapa tahap rasikh, maka dia boleh bagi ilmu pengetahuan kepada orang-orang lain. Dia boleh tafsir ayat-ayat mutasyabihat, boleh takwil ayat-ayat mutasyabihat yang Allah bagi kepada mereka. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengaku diri kata dia ni ana minar rasikhina fil ilmi. Aku ni iaitu setengah daripada orang-orang yang rasikh di dalam ilmu pengetahuan. Ibnu Abbas diri dia mengaku diri dia. Ataukah ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sebab itulah saya kata kita pakai waw harah ataf di sini, iaitu ataf pada Allah.
illallahu warrasikhuna fil ilmi. Maknanya ar-rasikhun ni ma'tuf. Allah tu ma'tuf alaih. Kita pakai waw haraf ataf. Adapun salaf dia pakai waw istinafiyah. Dia pakai waw istinaf sebab dia wakaf betul Allah. Maka warrasikhun tu waw istinafiyah, ar-rasikhuna fil ilmi dia i'rab jadi mubtada semula. Lepas tu khabar dia jumlah daripada yaquluna. Nah, jumlah daripada yaquluna dan fa'il dia fi mahallir raf'i jadi khabar. Adapun kita pakai apa? Kita pakai waw haraf ataf. Yaquluna ni kita i'rab jadi hal. Jumlah sini fi mahallin nasbi kita i'rab jadi hal. Sebab kaedah kita pakainya al jumlatu idza waqa'at ba'dal ma'rifati u'ribat halan. Jadi jumlah apabila berlaku, apabila jatuh kama dia daripada isim ma'rifah, kita i'rab jadi hal. Nah, kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Jadi yang mana kita duk dengar huraiya saya di sini sebenarnya rojok ke hak kita duk rojok semua tu kitab-kitab saja, cuma kita sebab banyak buah dalam kitab ni kita tak kena buka lepas so dia pakai masa. Lalu itulah kita ringkas mari guna di dalam kertas. Nah, guna dalam kertas. Jadi kau ibu kan bapak semua tu orang panggil ada tempat rojok ke. Jadi di sini yang mana kita boleh reti di sini Qorenoh hak kita kata pakai waw haraf ataf kerana di belakang sebutnya wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi tak ada siapa boleh faham, siapa boleh reti, tak ada siapa boleh jaga ilmu masalah ni kecuali ulul albab. Ulul albab boleh beri syarah, ulul albab boleh bagi ilmu pengetahuan tentang ayat-ayat dan ahadits sifat. Perkara hak wakwi keliru, perkara hak menyerupai di antara zat Allah Subhanahu wa taala dengan bahru, ulul albab lah boleh bagi huraiyah, boleh cerahkan masalah, boleh cerahkan fahami. Nah, supaya mereka dok keliru boleh bagi penjelasan. Yang digelarkan mereka iaitu ar-rasikhuna fil ilmi. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu aqidah ia panggil ar-rasikhuna fil ilmi. Kalulah dalam fiqh ia panggil al-mujtahidun. Mereka nak siapa martabat mujtahid ni, mereka yang mendalami di dalam ilmu pengetahuan, dia mendalami di dalam tafsir Al-Quran dan ahadith, segala ahadith ni tu nak royak kata ulama ni dia banyak kaedah dia. Sebab itulah dalam fiqh dia siapa tahap mujtahid. Kalau dalam akidah siapa tahapnya ar-rasikhuna fil ilmi. Adapun kita ikut saja. Kita bukan ar-rasikhuna fil ilmi dan kita bukan mujtahidun, bukan. Kita muqallidun, kita ni muqallid. Tu kai bukan bapa yang dirahmati Allah. Maka di sini bila kita boleh tahu dah, kita boleh reti dah kata kaum salaf dia wakaf betul Allah, kaum khalaf dia wakaf betul fil ilmi. Jadi khilaf. Kerana kaum khalaf dia kata boleh takwil. Kerana apa? Kerana dalam ayat ni sudah mari yang Allah bagi ilmu pengetahuan kepada mereka ada ilmu boleh takwil, boleh bagi huraiyah, boleh cerah masalah kepada orang-orang lain lagi. Orang-orang hak masih lagi ada kekeliruan di dalam di dalam diri dia hak ni tu, maka ar-rasikhuna fil ilmi lah boleh bagi maklumat kepada mereka. Jadi di sini kita boleh tahu kata dalam ayat surah Al-Imran ayat 7 ni membahagikan dua bahagian. Bahagian yang pertama iaitu ayat muhkamat. Dalam Quran semua kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah, ambil daripada awal sehingga sampai akhir terbahagi kepada dua saja. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Apa ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat? Malam ni kita nak bagi penjelasan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Yang kita duk baca hari-hari, terdiri daripada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Tu supaya kaum ibu dan kaum bapa tak keliru di dalam kita berakidah, kita berpegang kejap saat itu tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, kita kena ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Jadi
Al-ayatul muhkamat, apa dia ayat muhkamat? Nah, al-bayyinat. Al-bayyinat iaitu ayat-ayat yang yang sudah terang, yang boleh orang panggil ayat yang sudah terang, ayat yang terang, al-wadihat lagi pula yang nyata. Ayat yang terang lagi pula yang nyata. Nyata ke apa tu? Ad-dalalatu, oleh dalalah dia. Ayat yang nyata oleh dalalah dia. Allati la taltabisu ala ahadin. Ayat yang nyata yang tak beri kesamaran, yang tak beri kekeliruan ala ahadin, atas seorang pun. Ayat ni nyata lagi pula terang, tak beri keliru. Nah, ke atas seorang pun. Bila kita terjemah daripada satu ayat ni, maka tak keliru sikit pun. Atas orang pun tak. Ramai tak sekecek lah, nak ayat atas orang pun tak keliru. Mana kita nak buat misal, satu misal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, Allah itu ahad. Allah itu satu. Ayat ni tak keliru. Bila sebut kata Allah tu satu, semua orang dengar. Kalau 10 orang tu faham belaka. Tak ada keliru seorang. Tak ada keliru pergi kepada 2 ke 3 ke. Tak ada keliru. Orang panggil nyata dan jelas. Ayat ni terang. Nah, kata Tuhan itu satu. Tu orang panggil ayat muhkamat. Ayat al-wadihah. Orang panggil ayat yang jelas dan ayat yang nyata. Al-bayyinat. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Hak ni orang panggil tak jadi balah. Bila sebut kata ayat jelas, ayat nyata, tak jadi balah. Tu ni orang panggil kih-kih, sebab-sebab nak jadi pecah belah, nak sebab nak jadi firqah, sebab Islam saat itu nak pecah pergi kepada berpuak-puak kerana faham daripada ayat mutasyabihat ni. Mana ayat mutasyabihat? Hak yang kedua. Bahagian yang kedua. Ayat muhkamat ni sebagai ayat pokok. Ayat yang kedua ni sebagai ayat hak far'u. Itulah. Ni nak ayat kata kalau pokok kayu ke ayat hak daheh-daheh. Orang panggil kalau pokok kayu ke, kalau nak banding dengan pokok kayu ke, ayat muhkamat ni ayat ummi. Ayat mutasyabihat ni daheh-daheh. Sebab itulah daheh-daheh kadang-kadang daheh hak pesing kita boleh tupai, kita boleh juta, boleh apa, kita boleh nak jinjak dia hak ni tu dahai besar, kadang-kadang ada dahai halus, kadang-kadang dahai hak ni tu buah, kadang-kadang dahai hak ni tu tak buah. Nak royak kata di situ tu kadang-kadang boleh reti, kadang-kadang tak boleh nak reti. Nak royak kata hak cabai banyak ni lah hak payah sikit. Nah, payah sikit kita nak reti, payah sikit kita nak faham. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi al-ayatul mutasyabihat, apa ya ayat al-ayatul mutasyabihat? Ia kata al-ayatul lati fiha istibah, ialah ayat yang ada padanya istibah. Apa istibah? Ada menyerupai, ada serupa. Ayat hak ada serupa. Serupa mana? Istibah. Nah, serupa mana? Ada meh-meh. Ada serupa. Ayat ada padanya istibah. Balah mana? Ayat hak ni hak nak keliru ni. Nah, saya misal satu misal. Ayat hak nak meh-meh. Misalnya kita nak buat tubik satu misal ni roliknya. Nah, roliknya kan ibu kan bapa boleh ingat ayat ni. Mana saya misalnya bismillahirrahmanirrahim, firman Allah Subhanahu wa taala yadullahi fawqa aydihim. Bismillahirrahmanirrahim, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Satu ayat ni. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Tangan Allah. Yadullah, tangan Allah. Yadullah fawqa aydihim. Di atas tangan-tangan mereka itu. Atas tangan-tangan mereka itu. Tangan Allah atas tangan-tangan mereka itu. Atas tangan-tangan. Maknanya tangan mereka itu tangan sahabat. Tangan sahabat itu tangan, guna tangan. Maka tangan Allah pun guna tangan. Supa-supa. Orang panggil nampak istibah.
Lafaz dia tu supo, lafaz dia istibah. Supo. Tu. Pas supo tu maksud makna dia supo dak? Situ tepat tu. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru di dalam faham. Bila supo pada lafaz, bagaimanakah makna dia? Bagaimanakah makna dia? Sebab apa? Sebab kalaulah kita kembali klik kepada ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita kembali klik kepada ayat tu, Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti seumpama suatu pun. Allah tidak serupa, tidak seumpama suatu pun, tak serupa. Pas itu yadullah aidihim. Yadullah, tangan Allah, tangan-tangan mereka itu. Hak ni terjemah tangan, hak ni terjemah tangan. Hak ni lafaz dia yadun, hak ni lafaz dia aidin. Aidi. Nah, aidi fauqa aidihim. Jadi aidi ni jamak daripada yadun. Tukar ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi hak ni tangan, lafaz serupa. Makna dia dalam ayat kata laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti seumpama suatu pun. Di dalam surah Syura ayat 11. Juga di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidaklah baginya umpama suatu pun, tak serupa sikit habuk suatu pun. Tukar ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Maka ulama faham daripada dua ayat ni, lalu itulah ulama buatnya buatnya kaidah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tukar ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi keliru orang panggil satu bahagian ayat Al-Quran jelas dan nyata, satu bahagian ayat Al-Quran tidak jelas dan tidak nyata. Apa Tuhan buat benda tidak jelas, tidak nyata dalam Al-Quran? Buat ayat mengeliru, buat ayat menyerupai. Apa dia buat tidak nyata? Hak nyata Di sinilah saya nak wayak we tahu kepada kan ibu, kan bapa, supaya kita tak keliru kata Tuhan buat hak tak nyata ning lah. Dia buat hak ning lah supaya nak bagi ilmu kepada kita. Buat hak mudah buat hak payah buat hak boleh kena hak payah kena buat apa? Hak payah kena ni lah kita kena juhud, kita kena cari ilmu nak tahu dia. Hak ni tak payah ilmu, mudah-mudah ya boleh reti. Hak ni susah ilmu ni nak boleh reti. Tu tanda kata Al-Quran ni ilmu dia luas, ilmu dia besar, ilmu dia saat ni tu banyak. Kita saat ni tu tak mampu kita nak faham ayat mutasyabihat. Berhajat kepada juhud, berhajat kepada guru, berhajat kepada talaqi, berhajat kepada kita saat ni tu mengaji banyak, guru banyak. Tu rojok ke sana, rojok ke sini. Nak rakyat kata kerana ilmu pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala ilmu banyak. Sehingga Nabi Musa nak pergi ambil ilmu daripada Nabi Khidir han itu, Nabi Khudar han itu, nak ayat kata di situ, nak ayat kata susah nak terima ambil taklif, banyak lagi hak aku tak dapat ilmu pengetahuan. Tu Nabi Khidir ya baru. Pada tu nak ayat kata manusia sama manusia, apatah lagi ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita kata ilmu ni pada zahir saja ya, sikit ya. Ilmu ni kalau pada zahir saja, sikit ya. Haning nak royak kata ilmu tu banyak sungguh. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sebab itulah Tuhan buat hak keliru itu ulama royak di dalam mata, ulama royak di dalam definisi dia, royak di dalam tarif dia, wadzalika imtihanun lil ibad. Demikian itu kerana nak sudi bagi hamba. Bagi hamba. Supaya nak sudi hamba, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh, siapa yang faham, siapa yang tidak faham. Siapa guru sungguh ti, siapa guru bukan sungguh ti. Siapa guru yang sapa martabat dia, siapa guru tak sapa martabat. Siapa guru hak boleh faham, siapa guru hak tidak boleh faham. Supaya kita tengok penyakit hak dok berlaku di hospital. Kalau penyakit mudah-mudah, semua bomo, semua doktor boleh baiki semua. Tapi buat bagi penyakit hak payah.
Doktor mana boleh beki? Tu orang panggil nak sudi, nak kenal, nak perkenalkan doktor tu, doktor yang bijak. 10 orang doktor semua mengaku diri. Saya doktor, saya doktor, saya doktor. Boleh mengaku. Saya ulama, saya ulama, saya ulama, ia mengaku. Jadi setengah-setengah mereka mengaku. Setengah bomo, setengah doktor mengaku. Tapi siapa yang hebat? Allah kena sudi dengan penyakit. Ambil penyakit hak pelik. Doktor ni mai pubat tak sembuh. Hak ni pubat tak sembuh. Hak ni pubat tak jadi. Hak ni pubat tak, orang panggil tak dapat najah misalnya. Tu. Jadi bila mari satu lagi, mari hak sore ni, hak ni pubat berjaya, hak ni pubat najah, hak ni pubat jadi misalnya. Boleh kenal. Ni pun sama. Ayat mutasyabihat, mari ayat yang payah. Guru mana hak duk mengaku guru, hak ni mengaku guru, hak ni mengaku guru. Mari cuba. Bila boleh hukam masalah, dia ni boleh letak nama ar-rasikhuna fil ilmi. Dia ni sekadar ulama. Tak boleh nak letak lagi gelar ar-rasikhuna fil ilmi. Sebab itulah di kalangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu boleh gelarkan ar-rasikhuna fil ilmi, sehingga dia sendiri mengaku diri dia ana minar rasikhina fil ilmi. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam letak tangan dia ke atas kepala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi doa ucap ke atas Ibnu Abbas, Nabi kata ana, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Tu kai bukan bapa yang dirahmati Allah. Nak ayat kata Nabi ucap ke atas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Hadis ni iaitu akhrajahu Imam Ahmad dalam masnad dia. Imam Ahmad sebut dalam masnad dia balah tu. Kalau kita tengok sirah Ibnu Majah, jadi riwayat daripada Ibnu Majah ni dia kata Allahumma 'allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Allahumma 'allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitabi. Tu lafaz di sisi Ibnu Majah. Jadi tentang takwil. Kami bukan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat mutasyabihat mengeliru di sini kerana Allah nak sudi, kerana Allah nak bagi iaitu wajibat kepada apa? Kepada ulama, kepada mereka yang pakar di dalam ilmu pengetahuan, supaya cari, supaya guna kaedah-kaedah, supaya boleh bagi penjelasan kepada orang-orang awam, kepada orang-orang belakang, kepada orang-orang belakang, kepada penuntut-penuntut yang lain-lain lagi. Tu kai bukan bapa yang dirahmati Allah. Saya nak cuba buat misal, cuba buat misal kepada kai bukan bapa yang dirahmati Allah. Ni saya sebut di sini. Di sini saya nak royak kata handphone ni. Handphone ni di atas botol. Handphone di atas botol. Ni keliru ke tak keliru? Handphone ni di atas botol. Keliru ke tak keliru? Tidak keliru. Tidak keliru. Ni tidak keliru. Handphone di atas botol. Keliru tak? Tak ada keliru. Tapi bila saya buat gini, kita nak kata handphone di atas botol ke di bawah botol? Cuba kita kata. Handphone di atas botol ke di bawah botol? Handphone di atas jebol ke bawah jebol? Ni keliru. Hak keliru ni ya kena orang bijak, kena orang pandai, kena orang pakar di dalam nak mentafsirkan, perkara ni. Ni nak keliru ni. Nak kata handphone atas botol ke ataupun bawah botol? Nak kata bawah ya di atas. Nak kata atas ni sebelah lip punggung dia ni. Ni orang panggil keliru. Kalau gini tak keliru. Gini tak keliru. Handphone di atas botol. Tak ada keliru. Tak ada keliru ni. Tapi kalau gini. Kalau gini kita cuba-cuba tengok. Cuba-cuba tanya anak-anak kita. Handphone di atas botol ke di bawah botol? Handphone di atas jebol ke bawah jebol? Orang tani kita panggil jebol. Kalau kot Malaysia dia panggil botol dia. Botol. Atas botol ke bawah botol? Ni orang panggil keliru. Keliru ni lah dia kena cari ahli dia.
Kena cari ahli dia. Sebab itulah Tuhan letak gelar di dalam Al-Quran, dia letak gelarnya ar-rasikhuna fil ilmi. Sebab itulah dia sebut wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Demoning ni dia boleh gelar ulul albab. Orang yang ilmu dia sampai kepada albab, sampai kepada sampai kepada lubuk hati. Kerana lubuk hati ni luas, lubuk hati ni dalam boleh isi ilmu pengetahuan yang sangat banyak, lalu itulah guna ulul albab. Maka ulul albab ni digelarkan ar-rasikhuna fil ilmi. Nah, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi kalau semua tu pakai zahir, kalau semua tu pakai zahir, tak ada kita nak pakai cara majak, tak ada. Nah, cara balaghah dalam ni tak ada. Semua tu pakai zahir ni tu, jadi mudah. Dalam Quran tak ada kena kaji gapo. Kalau kita kira tak ada kena kaji gapo. Oh, kalau balas tu kok semua orang boleh reti belaka. Dalam Quran tu baca straight je. Tak ada kena ngaji banyak, ngaji sikit ya boleh reti selalu dah. Oh, kalau balas tu alih biar orang. Sebab itulah satu syair daripada Muayyiduddin Al-Asfahan. Nah, Muayyiduddin Al-Asfahan dia kata, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil munah, ma kana yabqa fil barriyati jahilun." Jikalau adalah laukana nurul ilmi, jikalau adalah nur ilmu tu yudraku bil munah, boleh dengan mudah-mudah, boleh dengan cita-cita gitu ya. Kita nak ilmu, dapat ilmu. Kita nak kaya, boleh kaya misalnya, tak ada kena kerja, tak ada kena pergi cari usaha. Nak kaya je. Sekadar kata kita cita-cita nak kepada kaya, boleh kaya. Oh, kalau balas tu tak ada sore hak sesak. Tak ada sore hak pakai. Begitu juga ilmu. Kalau orang ni cita-cita nak kepada ilmu, Tuhan bagi ilmu dengan cita-cita, tak ada kena usaha. Tak ada kena juhud. Oh, kalau balas tu tak ada sore orang jahil tak muka bumi ni. Tak ada sore, alih semua orang. Jadi Quran kalau mudah alih lebih orang. Alih lebih. Sebab payah tu lah. Demon ni ngaji usaha nak tahu habis. Tuan mati. Tak ada nak alim molek. Koda-koda kata boleh karya kitab sebuah dua ataupun koda-koda boleh baca kitab sekadar tu meninggal dunia. Tak ada nak habis, tak ada nak faham habis, tak ada nak reti semua. Tak ada nak tahu banyak, tak ada. Sebab ilmu daripada Al-Quran ni banyak kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Tu dia. Jadi nak rakyat kata kalau ilmu tu mudah sungguh, boleh cari mudah-mudah gitu. Oh, hal lain lebih okey. Sebab itulah Muayyiduddin Al-Asfahan ni boleh kita ambil buah dia. Dia kata, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil munah, ma kana yabqa fil barriyati jahilun." Nascaya tidak ada di atas muka bumi ni orang jahil. Semua orang alim belaka. Kalau ilmu tu boleh mudah-mudah. Di sini kita usaha baca. Ni baca kitab berapa kali baca, tak boleh nak faham. Baca Quran kita baca berapa kali balik, berapa kali khatam dah. Tak boleh faham semua. Sekadar kata hak kita ngaji dengan guru, sekadar kata hak kita rojok ke tafsir, sekadar tu je. Banyak lagi tak faham. Banyak lagi tak faham. Saya hak duk baca kat orang dah ni. Duk baca kepada kan ibu kan bapa duk baca ni. Oh, banyak saya tak faham. Banyak. Sebab itulah nak ayat kata, tak lain tak bukan kita kena guru, kena cari guru, kita kena talaki. Nah, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Kita tengok pula. Jadi cara kita saat ni tu bila ayat mutasyabihat datang, kita kena takwil. Kita kena takwil ayat mutasyabihat kerana kita nak raddus syubhah ilal muhkam. Kita nak menolakkan syubhat, nak menolakkan kekeliruan, nak menolakkan ayat-ayat yang menyerupai di antara zat Allah dengan makhluk. Kerana orang panggil kalaulah sifat makhluk ada pada zat Allah, orang panggil minan naqais. Nah, orang panggil daripada ayat mengurangkan. Orang panggil hak tu orang panggil naqais ni tak duduk pada zat Allah sama sekali. Kerana mustahil di atas Allah Subhanahu Wa Taala sifat segala sifat naqais, sifat kekurangan tidak duduk pada zat Allah sama sekali. Kerana Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kamalat. Nah, bersifat dengan sifat kamalat. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah kita nak bagi huraiya tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ayat mutasyabihat ni kita nak mengerti tentang takwil dulu. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dia takwil. Lain daripada ulama
salaf ataupun salafus soleh dia serah. Dia tak takwil ayat mutasyabihat, yang mana saya sudah bagi penjelasan kata dia ni wakaf betul, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun ulama khalaf dia wakaf betul fil ilmi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Jadi di sini dia takwil. Maka takwil di sini terbahagi kepada dua. Takwil tafsili dan takwil ijmali. Takwil tafsilin, takwil boleh hurai satu persatu. Takwilnya cara detailnya, cara halusihan itu satu persatu. Kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Mana yang takwil tafsili? Saya nak bagi huraian di sini. Takwil tafsili ni, apa yang takwil tafsili? Kalaulah kita buka di dalam kitab ta'rifat. Kitab ta'rifat di sini. Mukanya 54. Jadi muka 54 di sini dia kata takwil tafsili ni apa takrif dia? Dia kata sarful lafzi, memalingkan lafaz an ma'nahu zahir, daripada maknanya yang zahir, ila maknan yahtamiluhu, kepada makna yang ihtimal. Idza kana al-muhtamal, apabila yang diihtimal akan dia tu allazi yarahu, yang tilik akannya akan al-muhtamal tu muwafiqan bil kitab. Tilik dia hak ni tu muwafaqat dengan kitab was sunnah, dengan kitab ataupun sunnah. Apa saya nak ambil misal hak tadi, kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Jadi kita mari tengok di sini, saya nak buat satu misal. Nak buat satu misal, nak ambil satu misal supaya kami bukan bapa tak keliru. Saya ambil satu misal, iaitu di dalam surah Al-Muluk. Saya nak ambil misal surah Al-Muluk. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala. Suratul Muluk, hak ayah dan ibu duk baca tiap-tiap malam Jumaat. Kerana kita nak lepas daripada azab kubur, kita nak buat amalan ni supaya dia tu jadi kita ni tu lepas daripada segala-gala ujian di sana. Jadi di sini nak royak kata ayat ning. Ayat ning ni dalam kalangan ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia takwil. Mana? Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihi, yadihi, tabarakalladzi biyadihi. Tabarakalladzi, biyadihi dengan tangannya. Berkat yang dengan tangannya, tangan yang, maknanya yang tu kena kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tangannya, tangan Allah, biyadihi, mulku, milik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dan ia atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Kita tengok di sini. Kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Anak-anak pelajar semua, kita tengok di sini. Tabarakallazi biyadihi. Tabarakallazi biyadihi, dengan tangannya, tangan Allah. Tu tangan. Tangan tu orang panggil ayat menyerupai, tu orang panggil ayat mutasyabihah. Ayat menyerupai di antara zat Allah dengan baharu, serupa. Kalau itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. Humi ayat yadihi. Akhir ayat qadir. Jadi tangi hak ulama khalaf pakai dengan makna kudrat, ayat tula ya, ayat tula. Dua kelimah ni ayat tula ya. Duduk dalam ayat tula, iaitu suratul Muluk. Surah Tabah. Tabarakallazi biyadihi, niyadihi. Mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni qadir. Qadir. Qadir di sini dengan maknanya yang amat kuasa. Yang amat kuasa. Tu. Biyadihi, dengan tangannya, tangan Allah. Maka ulama di sini, tangan ni kerana menyerupai dengan baharu, lalu itulah dia takwil. Nak takwil di sini kita turut takrif kita, kerana takrif kita ni
Nah, dia kata sarful lafzi, memalingkan lafaz an maknahu zahir, daripada makna hak zahir ni. Ni memalingkan lafaz daripada makna hak zahir. Makna zahir dengan maknanya tangi. Nah, dengan maknanya tangi. Kalau itu ila maknan yahtamiluhu, kepada makna hak ihtimal. Ni makna ihtimal ni. Makna ihtimal. Ihtimal ni nak dipakai makna hak ihtimal. Makna ihtimal hak kita duk sedap lah, kita duk sedap kata tangi ni pakai dengan maknanya qadir. Nah, pakai dengan maknanya qadir. Kepada makna hak ihtimal idza kanal muhtamal, apabila adalah makna hak muhtamal tu. Makna hak diihtimalkan dia hak ni tu, nah, muwafiqan bil kitab was sunnah. Allazi yarahu muwafiqan, yang lihat akannya akan makna hak ihtimal tu muwafaqah dengan kitab. Ni muwafaqah dengan kitab ni. Nak ayat kata ada dalam Quran. Ni Quran ni. Quran sebut qadir. Ha ni sebut yadihi. Ayat tulah. Ha ni humi ayat, ha ni hujung ayat. Ha ni akhir ayat dia. Nah, hujung ayat. Tabarakallazi biyadihi. Ni yadihi ni. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni qadir ni. Maka tangan kita pergi pakai dengan makna qudrat. Qadir ni kita ambil masdar dia, iaitu qudrat. Tu nak ayat kata bukan do takwil buta tuli, takwil saat ni tu ada qarinah. Gapo ada qarinah? Ada tempat hubungi dia, tempat cer dia. Orang panggil tempat hak kita hak ni tu. Nah, orang panggil dia ambil tempat cer tempat dia saat ni tu, suluh wi kata tangi tu pakai dengan maknanya kuasa. Ada tu. Tu hak ulama duk pakai. Nak ayat kata bukan semata-mata takwil turut nafsu, dan takwil tu pakai dengan makna tahrif. Kita nak kata balah tu tak boleh. Kita jangan lotai ikut itu. Jangan duk kata demo ni pakai takwil dengan tahrif hak tu lah. Bukan hak tu lah, kita baca kata takrif dia tu. Baca kata takrif dia. Takwil apa dia takwil? Tahrif apa dia tahrif? Tahrif ni orang Yahudi duk guna. Takwil ni dia ayat dah ni cara takwil ni. Ayat takwil ni bukan semua takwil ni tak molek belaka. Cuba kita kembali klik kepada hadis yang saya sebut tadi, iaitu riwayat daripada Imam Ahmad. Nah, hadis akhrajahu Imam Ahmad bin Hanbal pada di dalam musnad dia. Dan Ibnu Majah pun kata gitu juga. Jadi sebut kelimah takwil ni, takwil hak Nabi doa ke atas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan di dalam Al-Quran, cuba kembali kepada surah An-Nisa ayat 59. Ni saya baca di sini. Kelimah takwil tu. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wa ahsanu ta'wila, dan ahsanu ta'wila makna apa? Ahsanu seelok-elok, ta'wila nisbah kepada takwil ni seelok-elok. Zalika khairun, demikian itu lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan seelok-elok nisbah takwil. Tu kaibukan bapak yang dirahmati Allah. Kita jangan letak takwil ni tak molek semua. Bukan. Takwil ni ada takwil hasan, ada takwil iaitu qabih. Nak rakyat kata ada takwil molek, ada takwil tak molek. Nah, ada takwil hasan, ada takwil sayyi, ada takwil mahmud, ada takwil iaitu mazmum. Supaya Mu'tazilah takwil, supaya Mujassimah takwil, supaya Musyabbihah takwil. Hak tu orang panggil ibtigha al-fitnah. Ibtigha al-fitnah. Hak ni dah ibtigha ar-rahmah, ibtigha al-bayyinah. Ahlus sunnah wal jamaah dia takwil ni ibtigha al-bayyinah, ibtigha ar-rahmah. Kerana dok nak kepada penerangan, dok nak kepada nak terang, dan lagi pula nak kepada rahmah. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru. Tak keliru di dalam fahami kita. Jadi di sini kita nak kembali sikit lagi. Kita nak kembali sikit lagi supaya kan ibu kan bapa tak keliru. Kita nak bagi penjelasan satu pula. Saya pergi kepada satu ayat pula.
Dalam ayat kata yadullahi fawqa aydihim. Dalam ayat ni. Yadullah fawqa aydihim. Yadullah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Hak kita baca tadi. Ayat ni di dalam surah Al-Fathi ayat 10. Nah, cuba buka tengok. Suratul Fathi ayat 10. Yadullah, tangan Allah. Di atas tangan-tangan mereka itu. Tangan Allah. Jadi, napok-napok nak supa. Napok-napok nak supa. Bila demo kata napok-napok nak supa. Dalam pahami golongan musyabbihah ataupun wahabiyah, dia kata tangan Allah pakai zahir. Al-zahir huwal murad. Zahir ialah murad, zahir ialah kandak. Kita ada al-zahir laisa bimuradin. Zahir bukan kandak, Allah bukan kandak. Sebut tangan gini. Sebab itulah kita takwil. Tangan kita pakai dengan makna kudrat, tangan kita pakai dengan makna nusrah. Tu nak ayat kata di manakah kita pakai dengan makna kudrat di sini. Nah, seperti mana bagi Huraidah tadi. Bagaimanakah kita pakai dengan makna nusrah? Ulama pakai dengan makna nusrah. Sebab apa? Sebab yadullahi fawqa aydihim ni berlaku bila? Berlaku pada tahun ni. Berlaku pada tahun ni kerana Nabi akad mubaya'ah. Nabi akad mubaya'ah dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kerana pada tahun ni tu berlakunya suluh Hudaibiyah. Nabi akad tentera-tentera, akad sahabat-sahabat datang daripada Madinah nak mari buat umrah di Mekah, tiba-tiba siapa di Hudaibiyah kena sekat, tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk hari itu, jadi askar kata kena pergi kira cara dengan tokoh-tokoh di Mekah tu, Abu Lahab lah, Abu Jahal lah, Abu Sufyan, pergi cara di sana, barulah puak kami boleh buka. Jadi kecek mari cara rekah, sebab dia panjang. Cara rekahnya hatta Sayyidina Uthman. Bila hatta Sayyidina Uthman, maka terdapat beritanya Sayyidina Uthman kena bunuh. Sebenarnya kita nak hatta Sayyidina Uthman pergi berunding cara nak masuk buat ibadat di sana, bukan mari nak pergi. Kerana tahun ni sebab apa boleh jadi kepanasan itu terlalu tinggi, oleh kerananya pada tahun 5 berlaku peperangan Khandaq, berlaku peperangan Ahzab. Lalu itulah pada tahun ni iaitu musyrikin Mekah tak boleh masuk lagi. Sebab bimbang takut Islam mari serai sampai ke Mekah, lalu tulis kata tak boleh masuk. Tak boleh masuk itulah. Hatta Sayyidina Uthman pergi kecek kira. Bila hatta pergi kecek kira, berita dapat marinya Sayyidina Uthman dipacung. Sayyidina Uthman dibunuh. Lalu itulah Nabi panggil sahabat-sahabat mubaya'ah, buat mubaya'ah sama dengan sahabat. Bila Nabi tak tangis hari itu nak akad mubaya'ah saat itu, lalu itulah Allah kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Makna apa? Tangan Allah di sini. Di sinilah setengah ulama pakai dengan makna nusrah. Sebab apa? Sebab bila sahabat-sahabat serta dengan Nabi sudah akad mubaya'ah, bermolek orang mari hatta Sayyidina Uthman siapa mari. Jadi Sayyidina Uthman tak ada kena bunuh sekali. Bila tidak kena bunuh hak itu, Sayyidina Uthman kata tak usah lawai-lawai lagi lah pada hari ini, oleh kerananya tokoh-tokoh di sana dia tak izin masuk 2 tahun ni tak boleh masuk, tahun 7 tak boleh masuk, tahun ke-8 dia nak buka kepada kita. Lalu itulah Nabi mari pada tahun ke-8, orang panggil tahun patah Mekah. Tahun ke-8. Bila Nabi mari serta dengan senjata, serta dengan kekuatan hak itu, mari hak itu nak buat ibadat, tapi kalau dia mau sekat, serai. Lalu itulah nak royak kata Nabi mari sampai ke Mekah kehebatan terlalu tinggi hak itu. Jadi tokoh-tokoh hak ada dalam Mekah askar-askar hak itu hundur. Bila hundur itulah nak royak kata kekuatan hak itu boleh menguasai dalam kota Mekah. Mari nak buat ibadat ya boleh menguasai. Hak tu orang panggil pakar dengan maknanya idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tu pakar dengan makna nusrah tu, pertolongan tu. Apabila datang pertolongan, jadi tangan Allah hak sebut pada tahun ni tu. Nusrah Allah mari tahun ke-8 ni. Tak ada kena peredak kali. Sebab tu yadun pakar dengan makna nusrah. Iza jaa nasrullah tu. Nasrullah tu. Ada tu. Tu dia.
Tu setengah nak royak kata korenuh daripada Al-Quran. Pakai makna lain takwil, pakai makna lain tu korenuh daripada Al-Quran. Kita jangan kata takwil tu tahrif hotullah. Jangan kata itu. Mubtada ialah khabar, khabar ialah mubtada. Takwil ialah tahrif, tahrif ialah takwil. Tak boleh kata itu. Tak kena. Tu dia. Tahrif ni saya misal mudah-mudah. Orang Yahudi dah kan? Orang Yahudi, Allah Subhanahu Wa Taala manakala Nabi Musa alaihi salam, lepas pada kaum dia hak itu giduk sembah anak lembu giduk sembah pada ijil saat itu, lalu itulah Allah kata dalam ayat Quran kata antum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijlah fatubu ila bari'ikum. Tu. Faqtulu anfusakum inda bari'ikum. Nak ayat kata di sini, puak kamu ni bila Nabi Musa pergi menajak 40 malam. Pergi menajak di Bukit Tursina 40 malam. Puak kamu kata setengahnya Musa Samiri, tubik, wak tubik anak lembu. Apa wak tubik anak lembu pula? Wak tubik emah. Siapa hak bawa emah, siapa hak dia wak lari emah ni tu, wak tubik mari. Kita peracun emah. Maka dia buat lembu. Buat lembu hak ni tu. Bila lembu hak ni tu tubik mari, syaitan iblis bercapur masuk situ hak ni tu boleh kecek hidup gapo tu, lalu itulah pakat semua lembu. Bila semua lembu Nabi Musa klik marah, klik murih hak ni tu, Tuhan suruh Ar-Rah suruh Nabi Musa royak kepada kaum hak ni tu, kena minta apung. Cara minta apung bunuh diri. Ada tu. Tiba-tiba tak ada bunuh semua dak kali, bunuh berapa orang saja. Hak ada lagi nak buat mana ni? Hak ni lah. Masuk di sana ni, nak masuk di Kudus, nak masuk di Baitul Maqdis, nak masuk di sana tu, Tuhan kata wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun. Mengkatalah hittatun. Hittatun orang panggil bahasa Hebrew. Bahasa Ibriyah, lughah Ibriyah. Hebrew. Kalau itu hittatun tu dengan maknanya ghufran. Ghufran, mu kata hittatun, ghufran. Sebab apa mu tak ada bunuh? Aku suruh bunuh diri sebab sembah anak lembu. Tiba-tiba mu tak sembah, mu kena kata hittatun. Tiba-tiba Yahudi gi tukar hittatun guna hintah. Gapo hintah? Butai gandum tu. Butai syair, butai gandum tu. Butai gandum gi capur dengan arak. Pada tu, butai gandum capur dengan arak. Sebab itulah arak hok mabuk-mabuk, ya ada terah gandum. Ada terah butai gandum. Pas orang kita tak biasa tengok gandum, dia kata arak cak padi. Bukan padi, gandum. Sebab arak je capur gandum dia kuat. Bila kuat hang ni tu, dengan kuat mabuk tulah habis dosa di sisi Yahudi. Ni nak ayat kata Yahudi dia ubah. Ubah hak tu orang panggil ubah syariat Nabi Musa tu. Tu orang panggil tahrif. Hak kita bukan ubah balas tu. Ubah orang panggil ibtira ar-rahmah, ibtira al-bayyinah. Nak menerangkan. Harap kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah. Jangan pakai takrif. Takwil pakai dengan maknanya tahrif. Tahrif pakai dengan maknanya takwil. Bukan. Mubtada ialah khabar, khabar ialah mubtada. Tak boleh pergi mari tu dua tu. Makna lain-lain tu. Jangan duk pergi ikut jangan duk terata ni. Terata dia tak kena. Ya orang panggil tak kena, orang tahu kata kita jahil pula. Orang panggil pergi kepada jahil. Sebab itulah ya kita nak terjemah, kita nak royak ilmu pengetahuan, royak turut cara-cara hak dicerita dalam kitab. Dalam kitab, dalam ilmu pengetahuan dia. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah supaya kita tak keliru. Supaya kita tak keliru. Maka kita kembali klik kepada ayat. Bila ayat tu sebut kata yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Apa kita pakar dengan makna? Kita pakar dengan maknanya zahir. Bila kita pakar dengan makna zahir, tak boleh takwil. Kita kata harai takwil. Sebab az-zahir huwal murad. Tu kaedah, kaedah salafiyah ataupun kaedah wahabiyah. Az-zahir huwal murad. Zahir dikhandak. Kita ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, az-zahir laisa bimuradin. Zahir bukan khandak. Balahana bukan khandak. Kita nak berhenti. Jadi kalaulah zahir huwal murad, yadullah ni ialah khandak lah ni dah. Bukan pakai makna majak dak. Kita pakai makna majak. Dan dia guna kaedah dia kata al-haqiqah muqaddamatun alal majaz. Dia kata hakikah, nak pakai hakikat. Bukan pakai makna majak dak. Tak apa kita nanti dengar hak dia kata di sini. Kita kembali klik kepada ayat suratul Qasas.
Suratul Qasas ayat 88. Tanda molek kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhahu, tiap-tiap suatu binasa kecuali mukanya muka Allah. Illa wajhahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua suatu binasa malaikat muka Tuhan tak binasa. Wajhahu, mukanya muka Tuhan. Muka Tuhan tak binasa. Semua suatu binasa malaikat muka Tuhan tak binasa. Bila muka Tuhan satu sahaja tak binasa, Yadullah duk mana? Yadullah nasa. Tangan Tuhan nasa. Sebab semua sewaktu nasa, malaikat muka Tuhan tak nasa. Tangan Tuhan nasa ke? Pada tu. Tangan Tuhan nasa ke? Sebab itu ahli sunnah wal jamaah muka Tuhan tu dia pakar dengan makna zat. Dia pakar dengan makna zat. Kullu syai'in halikun illa wajhahu ay illa zatihi. Nak ayat kata kecuali zat dia. Tu. Nak ayat kata di sini zat dia. Zat dia. Hak kekal. Ni. Nak ayat kata kita pakai makna zat. Bila pakai makna zat, yadun ni orang panggil. Nah, yadun ni masuk dalam zat. Sebab itulah kalau pakai kecuali mukanya, muka ya tak usak. Tangan usak ke? Tangan usak ke? Kata. Tu kan ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Kok mana boleh kita pakai makna zat? Kita baca lagi. Kita baca lagi. Kok mana boleh kita ambil makna zat? Cuba kan ibu kan bapak yang dirahmati Allah, buka di dalam surah Ar-Rahman. Buka di dalam surah Ar-Rahman ayat 20 ni sampai ayat 27. Ayat 20 ni sampai ayat 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Yabqa wajhu kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap mereka yang ada di atas muka bumi ni menasa. Fanin, fana. Pano dengan makna menasa. Bahasa kita kata punuh. Tiap-tiap suatu di atas muka bumi, tiap-tiap mereka ada di atas muka bumi ni punuh dengan makna nasa, fana, nasa, fanin, nasa. Nah, waya baqa wajhu, dan kekal muka Tuhan. Muka Tuhan kekal. Pas tangi pun nasa. Tu dia. Sebab tu kita pakai dengan makna zat. Mana sebab apa boleh kita pakai makna zat? Terus baca, cuba kita baca habis. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Zul jalal wal ikram. Wal ikram. Tu. Mari ngaji sikit. Nah. Adik-adik pelajar yang dirahmati Allah, mari ngaji sikit. Ikram ni orang panggil makna gapo ikram? Memelia. Nah. Ikram dengan makna memelia. Jalal kebesaran. Kebesaran. Hak ni kemuliaan. Hak ni kemuliaan. Hak ni kebesaran. Nah, kalau itu kemuliaan, hak ni kebesaran. Kebesaran tu orang panggil zat ke sifat? Kebesaran. Sifat. Kemuliaan, muliaan pun sifat. Tiap-tiap sifat yang nak gapo? Yang nak kepada zat. Sebab tu wajhun ni pakar dengan makna zat. Tiap-tiap sifat ya tupai zat. Sebab tu wajhun pakar dengan makna zat. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali. Nah, zul jalali wal ikram. Ni, wal ikram. Ni. Hak ni sifat. Jalal ni kebesaran sifat. Ikram kemuliaan ni sifat. Tiap-tiap sifat yang nak kepada zat, kerana sifat ya tupai zat. Pedas tupai lada. Lada zat. Pedas tu sifat. Panjang tupai lada, merah tupai lada. Dah tu. Ya kena tupai zat, sifat kena tupai zat. Sebab itulah wajhun kita pakai dengan makna zat, kerana lepas pada wajhu tu ada ikram, lepas pada wajhu tu ada jalal, ada sifat-sifat. Tu nak wayak kata ulama dia duk takwil semua, dia ada qarinah.
Ada qarinah. Sebab itulah kita kena mengaji dengan ulama baru kita boleh jelas di dalam pahami kita. Bukan takwil buta tuli, bukan takwil ikut rasa, bukan takwil turut nafsu, bukan. Kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Kita jangan letak ikut kita jangan letak ikut sedak. Tak boleh sama sekali. Kita guna ilmu pengetahuan, nah di dalam kita sebar dakwah agama hak ni tu kepada orang-orang nah di belakang. Kalulah kita kata Tuhan hak ni tu, nah kalulah kita pergi kata Tuhan ada tangi, tetapi tangi Tuhan patut layak bagi dia. Dia kata laisa kamitslihi syai', Tuhan tak serupa sesuatu. Tuhan ada tangi Tuhan tu tak serupa tu laisa. Tak serupa dengan tangi hak makhluk. Tu laisa kamitslihi syai'. Faham kot tu. Tak leh lah faham kot tu. Orang panggil tak lepas daripada jirim tu. Ya berjirim sepatutnya juga. Kalau kita kata itu dalam hadis Nabi hak dia kata kan. Nah, hadis Nabi hak riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dia kata innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Nah, Nabi kata Allah berkata, Allah berfirman pada hari kiamat, ya bena Adam, wahai anak Adam, maritu, aku demam, aku sakit. Falam ta'udni, tidak ada yang melawatiku. Aku sakit, tak ada orang melawatiku. Nah, tak ada siapa melawatiku. Qala, maka jawab hamba dia kerana Tuhan dia dakwa kata tak ada siapa melawat ni. Lalu itulah dia kata, ya Rabb, hei Tuhan, kaifa a'uduka, bagaimanakah aku melawati kandikau, wa anta rabbul alamin, walha engkau Tuhan sekalian alam. Di sini kita tengok kelimah. Kelimah di sini, ya bena Adam maritu, Tuhan kata aku sakit. Kalau gitu sakit di sini kita nak pakai takwil tak boleh. Dia mau kata tak boleh takwil. Kena pakai zahir, kena pakai hakikat. Nak takwil tak boleh. Kena pakai hakikat. Bila pakai hakikat Tuhan sakit sungguh. Pas sakit mana ni? Sakit yang patut layak bagi Tuhan. Tuhan sakit juga, tapi sakit Tuhan patut layak bagi Tuhan. Sakit kita patut layak bagi kita. Boleh pergi ke kau tu? Dia tak boleh guna mula lagi dah. Nak guna patut layak tu. Tangi Tuhan patut layak bagi Tuhan. Tangi kita patut layak bagi kita. Tu laisa kamitslihi syai'. Dia kata. Tu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak serupa betul noh. Tak serupa betul. Nah, betul orang panggil patut layak tu. Hak ni layak dengan Tuhan, hak ni layak dengan kita. Sakit ni layak dengan Tuhan, hak ni sakit ni layak dengan kita. Kalau itu sakit pada Tuhan tu berat lagi, sakit pada kita ni pun tak boleh dah. Hak Tuhan teruk lagi kan. Sakit hak patut layak bagi Tuhan. Tu letih. Patut ayat asal lagi. Nasullaha fanasiyahum. Nasullah. Terlupa mereka itu akan Allah. Maka Allah pun terlupa akan mereka itu. Sifat terlupa tu sifat ke apa? Sifat kekurangan. Supaya sakit kat ni sifat kekurangan. Sifat naqais. Dia tak duduk sama sekali. Orang panggil mustahil ala Allah. Mustahil atas Allah. Bila mustahil, kita kena takwil supaya takwil hak ni tu nak raddus syubhah ilal muhkam. Kita nak menolakkan, kita nak tolakkan syubhat hak ni tu kepada yang jelas, kepada yang nyata. Tu bukan bapa yang dirahmati Allah. Sebab itulah nasullah fanasiyahum di sini. Nak ayat kata, nasullah di sini fanasiyahum ni, nak ayat kata di sini kita pakar dengan mana? Taraku ta'atallahi wa dzikrahu. Jadi ayat ni duduk di dalam surah Taubah ayat 67. Nah, ayat 67 surah Taubah, dia kata nasullaha, terlupa mereka itu puak-puak golongan munafik akan Allah, fanasiyahum, maka terlupa ia Allah akan mereka itu golongan munafik. Nasullah di sini kita pakai makna apa? Pakai dengan maknanya taroku, tinggal mereka itu orang munafik akan taat Allah dan sebut dan zikirkannya kan Allah. Maka Allah pun tinggalkan mereka itu, tidak beri pahala, tidak beri rahmat, tidak beri taufik. Tu orang panggil, kita pakar dengan makna nasu, kita pakar dengan makna taroku. Tu pakar dengan makna taroka. Nasia pakar dengan makna taroka. Kita takwil. Takwil di sini supaya kita nak menolak syubhat. Tu lebih kurang. Nah, kami bukan bapa yang dirahmati Allah.
Kalau dalam ayat, kalau kita nak guna ayat, oh banyak kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Tengok ayat tu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai mereka yang beriman, qu anfusakum, jaga oleh kamu, pelihara oleh kamu, nah akan diri kamu hak itu, nah akan diri kamu dan ahli keluarga kamu hak itu, nara, akan api. Api apa? Api neraka ke api dunia? Api akhirat ke api dunia? Saya nak tanya di situ. Sebab dia sebut nara. Kalau kita kata api dunia, beringat apa api dunia? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada tu. Ha tu. Api mana? Api dunia ke api akhirat? Ha tu dia. Ha tu nak royak kata, ulama dia pakai makna tu, pakai makna ni, semua tu orang panggil rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada Al-Hadis, bukan duk royak dengan buta tuli. Sebab itulah Ibnu Abbas Qatadah radhiyallahu taala anhu dia kata, muru bi ta'atillah wa anhauhum 'anil maksiyah. Jadi nar di sini dia pakai makna maksiat. Jauh oleh kamu akan diri kamu hak itu dan keluarga kamu hak itu daripada maksiat. Sebab maksiat ni lah menyebabkan kamu masuk neraka. Ha tu orang panggil sabab musabab. Ha ni orang panggil majaz mursal. Nah, min itlaqi musabbab wa iradatis sabab. Sebab buat maksiat ni lah mung akan dicapak masuk dalam neraka. Sebab tu dia sebut neraka selalu dah. Anfusakum wa ahlikum nara. Ha tu kai bukan bapa yang dirahmati Allah. Nak ayat kata ayat mutasyabihat ni banyak, kai bukan bapa yang dirahmati Allah. Kita nak boleh faham, nak boleh reti, kita gunalah kaedah-kaedah dan kita ikutilah ulama, dan kita kita jangan tinggallah majlis ta'limi. Bila kita nak kemah, kita nak jelas, nak nyata dalam faham kita tentang akidah khususnya, kita mesti kena berguru. Kita jangan baca sendiri, jangan faham sendiri. Nanti kita faham sendiri, kita bawa ke kita. Bila bawa ke kita, agama ni bukan hak kita. Agama ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jangan terlupalah kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Kita mesti bersama dengan ulama, kerana al-ulama warathatul anbiya. Maka sekadar inilah kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sekiranya saya kecek jadi kasar sikit, harap apun dan maaf lah oleh kerana manusia saat itu. Nah, kadang-kadang sedar diri, kadang-kadang tak sedar ketika kita duk kecek tu, dia seli oleh syaitan ke, seli oleh malaikat ke. Nak ayat kata di situ manusia ni banyak kekurangan. Maka sekadar itulah sekiranya perkara tu baik untuk kita jadi ilmu pengetahuan, jadi amalan kita ambil lah, guna kita ambil lah, bawa. Lalulah kita ni tu tengok perkara tu tak betul dengan agama, kita jangan bawa, kita jauhkanlah diri kita daripadanya. Maka sekadar itulah untuk saya malam ni. Terima kasih banyak-banyak yang diikuti. Nah, supaya ilmu ni jadi manfaat pada kita ramai-ramai, kita berdoalah kepada Allah SWT supaya jaga ilmu ni, dan boleh kita ikuti dengan guru-guru kita pula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.